hadis yang kita belajar dalam mustalah hadis. Kemudian yang ketiga, kaedah-kaedah takhrij hadis juga perlu kita tahu yang 6 kaedah itu. Kemudian kita perlu kenal kitab-kitab hadis ataupun kitab-kitab takhrij. Dan juga yang kelima adalah sifat sabar tu perlu ada untuk yang nak lakukan takhrij. Okay, kalau awak ada persoalan ataupun nak berikan komen, boleh terus ajukan di ruangan chat lah ataupun unmute seperti biasalah. Okay, Ana teruskan dulu. Jadi mungkin ada nak tengok Ustaz, apa contoh takhrij yang lengkap? Okey. Kalau kita sebut takhrij dia beza dengan apa nama dia? Azwu kan? Beza kan? Okey. Sekarang kalau takhrij dia mesti apa tahu? Dia begini. Ni hadis ni sebelah kiri kanan kita ni, ini kita panggil takhrij. Jadi apa yang perlu ada dalam takhrij tu adalah yang satu pertama adalah dia mengandungi kesemua sanad dan turuk. Turuk ni kalau bahasa Melayu kita jalan-jalan ataupun hadis-hadis sanad-sanad yang lain. Mesti ada. Kalau orang itu cuma jumpa satu turuk ataupun satu hadis saja, kadang-kadang memang hadis tu satu saja. Tapi kebanyakan keadaan hadis tu lebih daripada satu. Jadi mesti kalau dia takhrij dia akan menemukan beberapa hadis-hadis yang lain lah, mesti ada. Yang anda tak ambil masa lama sangat anda yang ini contoh-contoh je lah. Kemudian mengandungi penjelasan secara satu adalah ada turuk bagi sesebuah hadis dan ulama yang meriwayatkannya di samping penjelasan mengenai martabat mutabaat dan syawahid. Okey. Mutabaat dan syawahid anda dah jelaskan banyak kali dalam kelas jarah wa ta'dil, kita dah jelaskan, minggu lalu pun dah jelaskan. Yang penting adalah dia penguat. Umumnya penguat hadis. Hadis-hadis lain yang nak menguatkan. Jalan-jalan lain, turuk lain. Okay, maksudnya kalau nak takhrij mesti ada, kita akan jumpa syawahid dan mutabaat. Kemudian mengandungi penjelasan secara terperinci mengenai pendapat ulama tentang hukum hadis. Jadi bila takhrij itu lengkap, kita akan jumpa Imam Tirmizi kata apa tentang hadis ni. Bila dah takhrij tu, hadis dia akan sebut. Ataupun ulama Ibn Adi sebut apa. Kemudian Ibn Hajar sebut apa, Imam Bukhari sebut apa. Dia hadis ni ada orang yang dikritik ataupun tidak. Hadis ni okey ke tidak? Itu takhrij. Sebaiknya kita jumpa sekali apa yang disebutkan ulama terhadap hadis tersebut. Yang ketiga adalah menghukum riwayat-riwayat sahih, hasan dan lain-lain, terutama jika hadis tersebut dhaif ataupun palsu. Jadi hukum hadis tu juga perlu kita sebutkan. Jadi awak tengok yang dalam kotak hijau ni, yang ini, yang atas ini semua sanadnya. Panjang tak? Ini kita kata keluarkan sanad yang asal. Sanad penuh kita kata. Sanad penuh yang ini. Okey, sanad penuh. Kemudian yang ini matannya. Ini matannya, teks hadisnya yang Nabi kata. Okay, daripada dengar siapa ni, ini hadis Tirmizi kan. Haddasana, Imam Tirmizi kata telah nyatakan kepada kami Muhammad bin Yahya Quta'i al-Basri, telah dengar daripadanya Muslim, dengar daripadanya inilah sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bawah ini Imam Tirmizi sendiri komenkan tentang hadis tersebut. Imam Tirmizi berikan komennya inilah. Ni faham ke tidak ni bahasa Arab ni? Bahasa Melayu ni anda sebut ada kongsikan dekat sebelah slide seterusnya. Ini maksudnya lah. Okey. Jadi begitu dalam kita nak mempelajari hadis, kita perlu biasakan dengan teks Arabnya. Sebentar Anak Iris. Okey. Jadi anak keluarkan semua. Jadi tadi sama juga. Apa yang ada dalam kotak hijau itu, ini translationnya lah. Ini terjemahan bahasa Melayunya. Jadi telah menceritakan kepada kami siapa yang diceritakan? Ceritakan kepada Imam Tirmizi. Sebab hadis ini, bila kita takhrij, dia ada dalam Sunan At-Tirmizi. Semua dah belajar kan tentang Sunan Tirmizi dalam modul hadis 1, hadis 2, hadis 3 ada kan? Angguk kalau dah, giling belum? Ada belum? Ada angguk. Okey. Boleh. Jadi hadis ni kita ada modul hadis 1, hadis 2, hadis 3, ada 3 kan? Yang mana belajar tentang ulama-ulama hadis lah. Bukhari, Muslim, Abu Daud. Ini bagus untuk kita belajar latar belakang, kan, cara kitab mereka, syarat kitab mereka dan sebagainya. Okey, jadi bila begini, ini kita panggil sanad At-Tirmizi. At-Tirmizi cari sanad ni sampai kepada Nabi.
Maksudnya At-Tirmizi dengar daripada gurunya, dengar daripada ini, yang ana highlight ni, yang warna merah dan ana underline. Ini semuanya sanad perawi-perawi yang ada sampailah kepada Ali, sahabat Nabi, sampailah kepada Rasul. Kita jumpa sanad penuh. Ini takhrij. Kemudian apa Nabi kata? Ini matannya. Anda tak perlu baca lah. Sebab kita bukan kelas fiqh hadis. Ini cuma nak tengok takhrij saja. Kemudian lihat hukum. Ini Abu Isa. Abu Isa ni siapa? Awak tulis dekat atas tu, itu Tirmizi. Namanya Abu Isa At-Tirmizi. Okay. Dia kata Imam Tirmizi pun ulama nilai hadis. Kan? Bila mengatakan hadis ni merupakan hadis yang gharib. Hadis yang pelik. Sebab apa? Bagi Imam Tirmizi pelik bila dia cari-cari, dia katakan yang tidak kami ketahui kecuali melalui sanad ini saja. Bahkan dalam sanad ni dia kata dia masih sengaja letakkan dalam kitab dia untuk menunjukkan kepada orang hadis ni dia jumpa, dia letakkan juga, tetapi dia komen hadis ni, dia kata hadis ni hadis pelik. Kalau boleh jangan gunalah hadis ni. Yang penting ada tak hadis ni dekat dalam dunia? Ada. Siapa jumpa hadis ni, be careful. Sebab dalamnya ada seorang perawi itu dinilai, dikritik lah. Ada kecacatan. Sanadnya terdapat kecacatan. Jadi dalam ilmu takhrij, awak perlu ada sanad, awak perlu ada matan, awak perlu ada riwayat siapa, Tirmizi, hadis ni riwayat Tirmizi, kita dah jumpa. Apa yang ulama hukumkan? Okay, awak dah jumpa semua kan? Sekarang bila kita takhrij, kita perlu cari ada tak hadis ini dalam kitab-kitab lain. Ada tak ulama lain pernah jumpa hadis yang sama? Macam kita lah, macam kita hidup dekat Singapura. Awak bayangkan 2021, kita di Singapura, awak bayangkan tak ada internet, tak ada TV, tak ada apa. Ana keluar, ana terdengar satu hadis ni daripada orang tu. Awak pun keluar, awak pernah dengar benda tu yang sama. Ini maksudnya kalau kita jumpa satu buku, satu orang tu dia tulis, awak jumpa hadis tu melalui ana. Sebab ana hidup zaman ni. Orang selepas sana hidup pada 2022 ataupun 2030, 2040 sebagai contoh. Mereka akan cakap ada masa zaman dulu 2021 Hidir ada jumpa hadis ni. Hadis ni, tapi Hidir kata hadis ni pelik. Tapi ada tak orang hidup 2021 tu dia mengatakan hadis ini okey, ada tak? Ataupun mereka letak dalam kitab-kitab. Takhrij, keluarkan, cari. Okay, jadi bila kita tengok apa masalahnya, Imam Tirmizi kata lihat kepada sanad, sebab Hilal bin Abdullah ni majhulul hal. Dia tak tahu keadaan dia. Cuma mungkin dia letak saja di situ. Haris ini dhaif, ada mengatakan dia pemalsu. Jadi nak sampai kepada Nabi, hadis ni tak sampai. Ada dua orang problem di dalam ni. Ini sanadnya kalau awak lihat kembali, kan yang ini dalam ni, semua nak letak semua ni satu-satu. Boleh? Ni untuk visual learners. Kita suka gambar kan? Macam Ana minat gambar-gambar ni. Okey, jadi di sini ni perawi 1, 2, 3. Perawi nombor 3 ni bermasalah. Dan perawi ke-5 pun bermasalah. Okay, bila kita takhrij balik, satu Imam Tirmizi yang sebut begitu. Kemudian lihat kepada komen-komen ulama-ulama lain dan apa yang kita jumpa kan, hadis ni terdapat dalam 10 tempat. Dia ada dalam Tirmizi, bila kita keluarkan balik hadis ni, nampak satu Tirmizi saja kan? Sedangkan ada 10 orang yang pernah meriwayatkan hadis yang sama. Walaupun, macam mana kita sebut, dia boleh jadi sumber asal, boleh jadi sumber yang tidak asal, boleh jadi sumber yang seakan asal lah, ataupun syibuhu asal. Jadi di situ kalau Tirmizi memang itu hadis tu adalah sumber asal. Mungkin ada yang lain, contoh seperti Ibn Adi mungkin ataupun Uqaili, mungkin ini bukan sumber asal, dia ambil daripada Tirmizi. Kemudian mereka adalah ulama-ulama jarah dan ta'dil, mereka menilaikan setiap orang yang ada dalam perawi itu dan mereka letakkan dalam kitab jarah ta'dil, kitab rijal mereka. Kita dah belajar kan? Ulama ni ada buku-buku tentang perawi. Kan? Jadi kita jumpa hadis ini ada dalam kitab-kitab ini. Al-Tabari ada riwayatkan hadis ini dalam tafsirnya. Kemudian Al-Bazzar ada, Baihaqi ada, Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya ada. Tetapi awak lihat di sini Uqaili letak dalam Ad-Du'afa. Uqaili seorang ulama jarah ta'dil, ulama yang menilai perawi itu, dia kritik hadis ni dan meletakkan hadis ni secara khusus dalam kitab
jarahnya. Kitab du'afa ni orang-orang yang lemah, hadis-hadis lemah. Kerana orang-orang tu hadis tu menjadi lemah. Du'afa lah orang-orang yang lemah meriwayatkan hadis. Okay, jadi inilah cara untuk takhrij. Ini anda tak perlu masuk lah. Ini cuma komen-komen daripada ulama-ulama lain lah. Ibn Jauzi kata apa, kemudian Ibn Al-Qattan kata apa, Tirmizi kata apa. Kan yang ada masalahnya pada siapa? Hilal bin Abdullah, Imam Tirmizi kata majhul, dan dia dhaif. Kan dalam meriwayatkan di sini ada terpotong. Okay, setakat ni boleh. Jadi itulah kita panggil takhrijul hadis, perlu sempurna dan lengkap. Boleh. Okay, ulang balik apa yang perlu kita ada dalam takhrijul hadis. Satu, sanad, betul? Penuh ke pendek? Penuh. Yang daripada yang membuku, yang merekodkan hadis sampai Nabi penuh sanadnya. Tak kira lah dalam tu ada 5 ke 6 ke perawi nak sampai kepada hadis. Yang penting penuh. Yang kedua? Matannya mesti penuh juga. Tak boleh separuh-separuh, mesti penuh. Okey, kemudian yang ketiga? Hukum hadis. Sekali lagi, kuat sikit. Hukum hadis. Hukum hadis, naam. Hukum hadis tu sahih ke, hasan ke, dhaif ke, maudhu'. Okey, bagus. Yang keempat, terakhir? Komen lah. Komen ulama terhadap hadis tu. Komen-komen ulama terhadap hadis tu. Dan juga kalau kelima awak boleh sambung, awak boleh tambah, iaitu hadis itu ada dalam kitab mana? Tirmizi ke, Abu Daud ke, Muslim, boleh. Dan begitulah kita kata takhrij al-hadis. Selagi mana tak ada yang ini bukan takhrij lengkap. Kita cuma cakap azhu saja. Oh, hadis ni saya dengar dari riwayat Bukhari, itu bukan takhrij. Itu azhu. Amal praktikal takhrij ni is not that simple. Sebab kita nak menghukum hadis tu. Okey, boleh? Pertanyaan? Soalan? Okey. Okey, jadi Anda nak tanya, kalau Sahih Al-Bukhari perlu kita takhrij tak? Kalau kita dah jumpa dalam Sahih Al-Bukhari, perlu kita takhrij lagi hadis tu? Tak perlulah kan? Sebab ada hadis yang kuat. Melainkan orang tu sebut sajalah Sahih Bukhari. Maksudnya kita dah jumpa dah dia dalam Sahih Bukhari, dah tak perlu penilaian ulama lagi dah sebenarnya. Okey, jadi pengkaji mempunyai kebebasan untuk memilih dan menggunakan kaedah yang dirasakan bersesuaian mengikut bidang kajian masing-masing. Okay, nanti kita masuk 6 kaedah tu. Kemudian sebagai contoh, jika hadis tersebut merupakan riwayat Al-Bukhari, okay, jadi maksudnya apa di sini? Ataupun Muslim, maka pengkaji hanya perlu menyatakan nama kitab sahaja dan nombor hadis sahaja, tanpa perlu menyatakan hukum hadis. Tak perlu kita kata, oh hadis Bukhari, riwayat Bukhari, Hidir kata hadis itu lemah. Ataupun Ibn Hajar kata hadis itu sahih. Tak perlu dah sebenarnya. Tak perlu dah. Sebab selalunya Sahih Bukhari dan Muslim sahih lah dalam. Jika hadis-hadis tersebut, yang ketiga, jika hadis-hadis tersebut dalam kitab-kitab selain Sahih Al-Bukhari dan Muslim, maka maklumat mengenai hukum hadis perlu dinyatakan. Contoh, kalau Sahih Al-Bukhari cukup kita kata macam ni lah. Kan, ini semua dah datangkan dia punya sanad dan matannya, teks hadis dan juga chain of narration. Bila kita takhrij, cukup kita kata Muslim, nama pengarang, bab dia ambil daripada buku mana? Buku Sahih Muslim lah. Muslim ada buku Sahih Muslim. Sebab Bukhari kadang-kadang ada lebih daripada satu buku, betul? Kan? Antara buku Bukhari yang lain apa? Adab Mufrad. Yang famous juga kan. Dalam pun ada hadis-hadis. Cuma syarat dia tu ringan sedikit, tak berbanding dengan Sahih Bukhari yang betul. Kemudian cukup sekadar itu, awak juga boleh jelaskan nombor hadis. Yang hijau ni apa? Kitab As-Salam. Apa maksud kitab? Di sini ada kitab. Kitab, yang ini kitab. Topik Ustaz. Topik besarnya. Topik besarnya. Kalau bab tu hadis-hadis kecilnya.
Sebentar nak buka Sahih Bukhari, nak tunjukkan. Kalau dekat sini boleh nampak. Sebentar awak sebagai contoh, awak boleh nampak tak? Kalau ini bab yang pertama, kan, mungkin kecil lah. Jadi ini kitab ni maksudnya topik yang besar. Topik yang besar di sini disebut kitab lah. Kemudian bawah-bawah ni, ini semua bab. Bab 1, bab 2, bab 3. Sebab orang Melayu kadang tak faham, kitab ni maksud dia adalah kitab ni. Bukan. Ni kitab buku secara fizikal. Kitab satu lagi dalam bahasa Arab adalah topik besar dia. Di sini adalah contoh kitab Badi'il Wahyu. Kitab permulaan wahyu tu turun lah. Jadi itu pun penting kalau kita nak takhrij Sahih Bukhari supaya kita tahu dalam tajuk besar apanya. Kemudian tajuk kecilnya dalam bab-bab apa dan nombor apa. Cukup untuk Sahih Bukhari dan Muslim. Boleh setakat ni? Boleh Okey. Tapi kalau selain daripada Bukhari dan Muslim, kan contoh At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i dan sebagainya, Ibn Musnad Ahmad, kan, maka perlu dinyatakan hukum hadis. Contoh bila kita dah takhrij, cari juga hukum hadis. Ibn Hajar Al-Asqalani sebut apa menilai hadis yang tentang ni. Nabi kata sesungguhnya jampi-jampi, tangkal-tangkal dan tiwalah adalah syirik. Kan? Jadi kita jumpa hadis ni diriwayatkan oleh Abu Daud, oleh Ibn Majah, ya, siapa lagi? Ahmad, siapa lagi? Musnad Mukhtarin, okey, sahabah, okey. Musnad Abdullah bin Mas'ud. Tapi hukumnya apa? Hukumnya Ibn Hajar mengatakan sanadnya hasan. Ini sanadnya hasan dalam kitab Musnad Ahmad dan Albani. Jadi ada dua orang menilaikan. Satu Ibn Hajar, satu Albani. Syekh Albani mengatakan sahih dalam kitabnya Abi Daud. Jadi hadis berkaitan dengan syirik, jampi-jampi, tangkal-tangkal, tangkal-mangkal, semua ni hadisnya sahih lah. Boleh. Jadi penilaian itu, hukum hadis itu perlu ada kalau nak takhrij selain daripada hadis Bukhari dan Muslim. Itu disiplinnya lah dalam ilmu hadis. Setakat ni boleh semua? Puan Hamidah okey semua? Boleh ya? Puan Aslina okey? Boleh insya-Allah. Ustaz, ada satu soalan Ustaz. Ya. Ustaz, tadi yang slide yang before tadi. Yang ini? Tadi Ustaz cakap yang pasal tahrij ni ada 5 kan tadi Ustaz cakap, 4 atau 5. Pertama ialah sanad, kedua ialah matan. Ketiga ialah status hadis ataupun status hadis dan hukum hadis, adakah mereka sama Ustaz? Sama, status dan hukum sama. Okey, itu nombor 3 status hadis, dan nombor 4 Ustaz mention tadi pendapat ulama tentang hukum hadis. Betul. Ulama jarh ta'dil, Dan nombor 5 baru atau buku mana yang diambil. Betul. Ini sumber buku ada semua di sini kan? Jadi Ustaz, yang nombor 3 dan nombor 4, nombor 3 ialah status hadis, dan nombor 4 ialah pendapat ulama tentang hukum hadis atau status hadis tu. Jadi yang status yang nombor 3 tu daripada mana kalau selain daripada nombor 4 itu ulama-ulama? Maksudnya? Maksudnya what's the difference between nombor 3 dengan nombor 4 tadi? Status dan pendapat ulama. Ya. Bezanya adalah status itu yang kita katakan sahih, hasan, dhaif, maudhu'. Itu statusnya. Dia diterima ataupun tertolak. Who will decide that, Ustaz? Para ulama lah secara majoritinya. Secara majoriti. Dan kalau kita lihat secara individu, kadang-kadang mereka berbeza kan? Betul. Jadi sebab itu, satu perlu tahu kalau awak nak secara individu, secara spesifik, khusus, maka perlu sebutlah macam gini kan, Albani menyebut ia sahih dalam kitabnya. Jadi ini sepatutnya boleh terperinci lagi lah. Ini pun sebenarnya contoh saja. Yang ini sanadnya pun tak penuh ni, tiba-tiba datang Ibn Mas'ud, mana yang lain? Sebab ini contoh daripada Abu Daud pun ada sanadnya lah penuh. Yang penting sanad penuh. Kalau ada ulama-ulama yang mengatakan kalaulah dia itu dhaif, datangkan siapa penyebab dhaif tu. Itu maksudnya ulama menghukum secara terperinci lah setiap individu tu. Ataupun masalahnya pada matan dan sebagainya, terpotong sanad dan sebagainya. Okey. Ustaz,
Soalan saya yang tadi yang nombor 3. Okey. Yang nombor 4 ni pendapat ulama tentang hukum hadis tu yang dalam ustaz yang dah highlight tu hasan dan sahih kan. Maksudnya Ibnu Hajar mengatakan hasan. Lagi satu Musnad Ahmad daripada Albani menilai sahih. Jadi macam mana kita nak nilaikan dia yang hadis ni hasan ke sahih ke atau hasan sahih ke? So who will make the final decision of the actual status of this hadis? Ulama lah, ulama hadis yang kita belajar jarah wa ta'dil. Jadi kita lihat ulama itu sebut bila mereka nilai, mereka kata hasan ataupun sahih. Kadang-kadang tu kita pernah sebut dahulu, kalaupun dia hasan di sisi dia, tetapi dia mungkin tersilap dari aspek tak jumpa hadis lain mungkin, ataupun cara pemahaman hadisnya mungkin berbeza, cara dia jumpa tu lain. Sebab tu kadang-kadang hukum tu ada kata hasan, mungkin ada kata sahih. Bila kita gabungkan semua, yang penting adalah dia diterima. Dia begitu. Sebab tu kita dah belajar dulu jarah wa ta'dil. Ulama ni ada yang ketat, ada yang ringan, ada yang pertengahan. Ada yang bila mereka komen saja seorang perawi, dia akan secara keras, bukan keras lah, secara tegas. Dia tak terima begitu. Jadi secara umumnya bagaimana kita nak tahu hukum yang terakhir dia hasan ke tidak, maka ana lebih cenderung kepada lihat secara umumnya ulama kata apa. Secara umumnya. Sebab kadang-kadang mesti ada ulama yang berbeza sedikit. Tapi kita lihat umumnya lah. Boleh insya-Allah. Ana harap ada hadis-hadis yang diringkaskan. Ringkas, ada buku kitab-kitab yang meringkaskan hadis-hadis. Jadi boleh tak seseorang yang hendak mentakhrij hadis menggunakan kitab-kitab tersebut sebagai rujukan? Contoh kitab apa? Contoh tak? Taklah, saya teringat ada ustaz yang mengajar ini ikhtisar kan perkataan tu kan. Jadi ini adalah ringkasan daripada ringkasan. Jadi teringat soalan tu lah ustaz. Contoh-contoh tak ada, tak ingat. Okey, betul. Contoh macam sahih, senanglah. Tafsir Ibnu Kathir, dia ada dua versi. Ada yang Mukhtasar Ibnu Kathir. Dalam Ibnu Kathir kan ada riwayat-riwayat. Kalau Mukhtasar, dia akan tak datangkan sanad yang penuh. Dia akan potong sanad tu menjadi sanad paling tinggi saja. Ana ada satu Mukhtasar dan satu yang penuh. Jadi begitulah sebaiknya untuk pentakhrij hadis, dia mesti tahu yang asal. Sebab takhrij ni adalah satu amal praktikal yang tak mudah. Tak boleh kita ambil yang separuh-separuh, tak boleh. Kita perlu cari the original source. Mesti ada original source. Okay, barulah kita kalau ada yang penuh, baru kita boleh menilai setiap individu tu, perawi yang ada dekat dalam tu. Kalau ikhtisar ni orang awam bolehlah baca. Okay. Kalau yang Ustaz cakap tadi Ibnu Kathir ada dua version. Satu yang the full version, the one is macam dia punya abridged version lah, macam dia ringkasan kan. So kalau gitu dua-dua kitab Ibnu Kathir, bila kita cakap balik pasal menyerupai asal, yang penuh tu baru menyerupai asal. Naam, betul. Kalau tapi tidak abridged, yang tidak itulah. Macam gini kan contoh yang ini kan kita nampak dia tulis apa dekat depan Mukhtasar. Tapi Ibn Kathir lah, tafsir Ibn Kathir, cuma dia Mukhtasar ni dipendekkan. So yang kalau buku yang Mukhtasar ni dikatakan tidak punya asal. Apa tadi dia punya? Dia lebih kepada syibhu asal. Naam. Terima kasih Ustaz. Okay, naam. Okay, boleh kita nak buat latihan ni. Okay, baik. Okay, jadi kita lihat ada Okay, jadi ada 6 kaedah. Okay, 6 kaedah. Kaedah takhrijul hadis ada 6 cara. Yang biasa kita belajar dulu 5 ni, kemudian akhir baru yang ke-6 ni lah. Selalunya yang 6 ni kalau dalam kelas-kelas dia letak dahulu, Ana tak nak, Ana letak yang terakhir. Jadi satu contoh, kita tahu perawi. Melalui perawi hadis. Kita cuma tahu hadis ni diriwayatkan oleh Ibn Abbas ataupun Hasanul Basri. Kita tahu orangnya, perawi. Jadi di sana ada buku-buku, kitab-kitab yang himpunan perawi-perawi. Bila kita dah dapat perawi tu, adalah hadis-hadis yang dia, pengarang kitab itu senaraikan hadis-hadis tersebut.
Satu. Kalaulah yang awak jumpa itu lafaz saja, awal lafaz. Ustaz, saya ingat-ingat, saya nak cari hadis ni, cuma saya ingat depan dia Nabi ada kata apa lafaz hadis tu? La yakulanna ahadukum. Ana cuma ingat Nabi kata janganlah kamu makan dengan tangan kanan. Saya cuma ingat dengan tangan kiri, makan dengan tangan kanan. Saya ingat depan dia la yakulanna saja Ustaz. Macam mana nak cari penuhnya? Awak guna kitab-kitab yang awal lafaz. Dia akan sebutkan awal-awal lafaz saja dalam indeksnya. Okey. Yang ketiga, kalau kita tahu kalimat saja. Ustaz, anda pernah dengar satu hadis tu Nabi kata tentang atiwalah ataupun tentang tatoyur. Orang tu buat syirik dengan burung merpati tu, nak keluar rumah lepaskan burung merpati tu. Antara nak kata dia adalah jalan yang bad luck ataupun good luck begitu. Apa dalil hadis-hadis tu ada tak tentang tatoyur? Cari anda kalimat. Okey, di bawah kalimat lah. Kemudian mungkin kita tahu tajuk saja hadis tu. Maka ada kitab-kitab yang tajuk saja. Jadi awak nampak kitab ni warna merah ni. Ini ensiklopedia. Ini semua macam kamus tapi dia hadis. Jadi contoh kalau anda nak cari tentang innamal a'malu binniyat, anda cari niat dan anda perlu cari nun. Jadi dekat sini adalah nun. Nun yang ini. Yang ini nun. Jadi anda perlu cabut ni dan anda cari under nun sajalah. Cari niat tu, kemudian nanti dia akan sebut, dia akan berikan simbol-simbol. Kha, cari dekat Bukhari. Mim, cari dekat Muslim. Ada berkaitan dengan niat. Ini semua cara klasikal lah. Okay. Yang kelima, nak tak nak, baca. Yang ini agak perit sedikit lah. Penelitian terhadap perihal hadis tersebut. Mungkin sanadnya, matanya kita tak pernah dengar pun. Kan, tak pernah dengar langsung. Orang tiba-tiba maklumkan, Ustaz pernah dengar hadis ni tak? Kita secara ilmu dah lah sikit kan. Kemudian nak cari hadis tu pula tak pernah dengar, pelik lah tu. Jadi kita perlu banyak membaca, banyak buka kitab, banyak bertanya, banyak pergi keluar, jumpa guru sana sini kan. Maka baru boleh dapat mungkin. Tapi zaman sekarang, zaman banyak kemudahan. Nombor 6 lah, internet dan aplikasi. Nanti Ana akan ajar dalam berapa minit saja kita dah boleh jumpa dah hadis tu. Kadang-kadang saat pun. Senang zaman sekarang. Ada orang kata zaman play cheat Tidaklah, bukan play cheat lah kan. Dia ada kelebihan khusus lah zaman tu. Okey, boleh setakat ni. Ada nak minta kita lakukan ni sebenarnya. Okey, baik. Jadi kaedah yang pertama adalah kita mengambil takhrij menerusi cara mengenal perawi hadis di kalangan sahabat. Okey, jadi kita tahu perawi. Sekarang kita tahu perawi saja. Ini kaedah pertama. Jadi kita perlu cari kitab-kitab yang ada senarainya perawi dan juga hadisnya. Okey, jadi yang kita tahu tu perawi, sahabat, tabi'in ataupun tabi'-tabi'in. Anda pergi secara umum boleh kalau tak faham maklumkan sebab sebenarnya ini semuanya teori lah. Yang penting kita faham. Jadi jika sekiranya ianya tidak disebutkan, pentakhrij pula tidak mengetahuinya, kaedah ini tidak sesuai untuk aplikasi dalam mentakhrij sebuah hadis. Tuan-tuan nak kata ikut kesesuaian kita. Kalau kita tak ada nama perawi, kaedah ni dah tak boleh guna. Kaedah ini adalah bila kita jumpa nama sahabat, nama tabi'in, nama tabi'-tabi'in. Lagi-lagi sahabat lah. Dah senang. Boleh. Tak kira lah Aisyah ke, Abu Bakar ke, Umar, Osman, yang penting sahabat. Senang nak jumpa hadis tu. Okey. Contoh, kalau melalui sahabat, kita cuma tahu ini saja. Saya pernah dengar satu riwayat, tapi sanadnya saya tahu. Yang mana Ibn Umar pernah dengar daripada Nabi satu hadis itu. Yang pernah dengar daripada Ibn Umar adalah maulanya, Nafi'. Dia punya pembantunya. Kemudian daripada Malik, daripada Abdullah. Yang penting saya tahu itu hadis Ibn Umar. Jadi dah senang. Okey, bagus. Dah tahu begitu, kita boleh carilah. Okay, ataupun dia tak tahu sahabat tapi dia tahu tabi'in. Ini sama saja, cuma ana delete sahabat ni. Ini sahabat, ini tabi'in, ini tabi'in, Malik. Okey, ini sahabat, ini tabi'in yang datang selepas sahabat, ini tabi'in yang datang selepas tabi'in. Yang ini Ibn Umar ada tak? Yang kedua tak ada. Tapi saya tahu Ustaz, hadis tu ada riwayatkan daripada Nafi' lah. Nafi' ni dengar daripada someone. Tapi tak tahu siapa, tapi dia ada hadis. Okey, cari Nafi'. Kita boleh cari Nafi'. Okey, ataupun Ustaz,
Nafi' tak ada, Ibn Umar tak ada. Yang saya ingat Imam Malik, guru kepada Imam Syafi'i, ada dengar daripada guru dia Nafi'. Tapi yang saya jumpa Imam Malik. Cari hadis-hadis Imam Malik pernah riwayatkan. Jadi bila dah ada sahabat, tabi' dengan tabi'in, dah senang untuk menggunakan kaedah ini. Okey, boleh setakat ni? Boleh dulu Okey, Ana teruskan. Okey, jadi apakah kitab-kitab yang sesuai? Antaranya Musnad Ahmad dan juga Tuhfatul Ashraf. Jadi yang Ana berikan awak itu, PDF tu sebenarnya petikan daripada Tuhfatul Ashraf. Kita nak lakukan yang inilah. Tapi yang ini pun boleh, selalunya kita akan lakukan, kita guna Musnad dengan Tuhfah untuk cari hadis-hadis seorang sahabat yang kita tahu tu. Boleh setakat ni. Okey baik. Jadi awak dah pernah belajar tentang Musnad Ahmad? Ini hadis 2 tak silap ke hadis 3? Pernah lah ya, insya-Allah ingat lagi kan? Musnad Ahmad ni jenis kitab apa? Kan kita pernah belajar kan beza Sahih Bukhari, buku-buku sunan dengan buku-buku musnad. Macam Sunan Ibn Majah, Sunan Tirmizi itu under sunan. Yang ini under musnad. Betul? Angguk ingat, giling tidak. Kalau tidak anda perlu tak ingat Kita mana nak ingat nak masak lemak cili api ni ustaz lepas ni. Nak ingat hadisnya belum masuk lagi. Okey. Jadi musnad secara umumnya dia satu buku, satu kitab yang mana penyusunan dia adalah penyusunan para sahabat. Beza kitab-kitab hadis ni, kenapa ada sunan, ada musnad, ada sahih macam ini Sahih Bukhari kan? Dia ada jami', dia himpunkan semua. Kalau musnad, dia ikut alphabetical order sahabat yang masuk syurga dulu. Jadi contohlah begini okey. Ini penyusunan dia. Dalam kitab ni mula dia akan Imam Ahmad bin Hanbal susun 10 sahabat yang menjamin syurga. Termasuklah Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Kemudian ada para sahabat daripada keluarga Nabi, sahabat-sahabat yang terkenal, orang Mekah, orang Syam, Kufah, Basrah, begitu. Yang penting dia ada letak dekat indeksnya, tapi masalahnya adalah dia bersepar. Maksudnya tak ada bab. Contohlah Khidir, hadis Khidir, anak sahabat. Awak kalau nak cari Khidir pernah sebut tentang pemakanan tak? Dia tak ada Khidir, kemudian hadis-hadis Khidir tentang pemakanan, hadis-hadis Khidir tentang akidah. Tak ada, dia campur longgok semua. Jadi orang yang nak cari itu susah tak? Susah kan? Jadi itu kelemahan musnad. Tetapi kekuatannya adalah dia dari aspek penyusunannya tu, penyusunan sahabat, perawi yang tertinggi lah sahabat. Tetapi ulama yang datang selepas, Syekh Al-Banna ada susun dan berikan bab. Kita lihat ulama-ulama kita bila lihat ada kesusahan sedikit, maka mereka pun inisiatif lah. Okay, tak apa, kita buatkan bab, kita baca balik, kita buat. Semalam malam ana baca Musnad Ahmad, cari satu hadis, ulang daripada page pertama. Memang masya-Allah lah, mengambil masa. Sebab nak cari satu hadis tu memang perlu istiqra', perlu baca satu-satu. Sebab dia tak sebut dalam tajuk apa, tak ada tajuk. Cuma dia longgokkan semua mengikut nama sahabat. Okey, boleh? Boleh? Secara umum begitulah kitab musnad. Kitab musnad ada macam-macam tau, bukan Musnad Ahmad saja. Jadi gambar ini antara kitab-kitab musnad. Yang masyhur adalah yang sebelah kiri sekali ni. Kitab Imam Ahmad bin Hanbal. Namanya Musnad Ahmad. Okey, boleh? Okey, baik. Ustaz, maaf Ustaz, yang sunan tadi, apa bezanya dengan yang musnad tadi Ustaz? Okey, sunan, penyusunannya adalah penyusunan ikut bab fikih. Kalau bab fiqh selalunya apa? Dimulakan dengan bab air dulu, bab taharah, bab solat, bab zakat, bab haji. Dia bukan masuk terus macam mana Al-Quran itu diturunkan. Macam Sahih Bukhari, dia bukan sunan. Dia adalah jenis al-jami', dia himpunan semua. Mula-mula sekali Imam Bukhari sebut tentang bagaimana hadis berkaitan dengan permulaan wahyu. Bagaimana wahyu diturunkan, bukan bab fikih. Fikih ini hukum hakam, bukan hukum hakam. Dia masuk bab akidah dulu. Jadi sunan adalah kategori buku-buku yang ikut melalui susunan fikih. Boleh follow tak awak? Macam banyak ni info ni.
Maaf Ustaz, saya tanya sikit boleh? Nah. Okay, jadi kalau Musnad Ahmad bin Hanbal, then the difference between Musnad Abu Bakar Abdullah dengan Musnad Imam Ishaq dengan Musnad Abu Dawud, the difference will be, is it the author is different? Author different. The way is written, is it the same? Lebih kurang sama. Lebih Okay, kurang sama. Tapi ada beza-beza sedikit lah. Okay, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okay, Ana tunjukkan. Yang ini awak baca sendiri ya. Ini ada dalam kitab. Ini tak penting, Ana cuma letak saja kelebihan dan kekurangan. Tadi kita dah sebut sikit lah. Kekurangan dia adalah dia longgok semua. Tak mengikut tajuk. Kelebihannya adalah, muka surat 35 kan. Kelebihannya antaranya adalah jumlah hadis yang banyak. Dalamnya ada sahih dan asar, hasan, dan juga ada kalam-kalam para sahabat pun. Bukan hanya saja hadis Nabi, ada kata-kata sahabat dan tabi'in pun ada. Itu kelebihannya. Okay, awak boleh bacalah Ana letak. Buku apa? Buku yang inilah. Okay, dah dapat semua? Belum, kesiannya. Okay, ada online tak? Out of stock, Ustaz. Out of stock. Allahu Akbar. Okay, tak apa, nanti Ana boleh screen grab, Ana letakkan dalam WhatsApp insyaAllah. Okay, jadi macam mana nak cari? Nak guna ni kan. Okay, yang pertama adalah awak perlu tahu orang tu. Kan dia melalui perawi yang tertinggi kan. Perawi tertinggi yang lebih dekat dengan Nabi lah. Abdullah ibn Umar, sahabat. Kemudian rujuk indeks buku Musnad jilid yang ke-50 yang terakhir. Selalunya last. Okay, Ana kongsikan. Mungkin hari ni kita tak dapat buat lah. Minggu depan boleh lah InsyaAllah Ini Ana tunjukkan dululah. Okay, jadi Ana share. Okay, boleh nampak tak? Yang ini Ana share Ana punya screen tau. Jadi awak boleh nampak semuanya dengan gambar awak semua. Kita sembunyikan. Okay, jadi di sini sebentar Okay, ini. Jadi pertama sekali kita lihat. Kenal pasti perawi tertinggi. Ana tahu hadis tu diriwayatkan oleh Ibn Umar. Seorang sahabat Nabi, anak kepada Umar tau. Umar bin Al-Khattab. Anak dia Abdullah namanya. Ana nak cari hadis-hadis Abdullah. Abdullah ibn Umar. Jadi perlu pergi ke indeks dulu. Di sini Ana ada letak lah. Okay, Ana buka dulu. Ana dah download. Ni buku asalnya. Tapi zaman sekarang dibuat PDF. Okay, kemudian Ana perlu apa? Rujuk indeks ni, cari Ibn Umar. Ini semua nama-nama ni. Nama-nama. Nama-nama awak lihat ini indeksnya. Semua nama-nama daripada awal. Abu, ikut alif, ba, jim, begitulah. Abu, abi. Kalau dah jumpa alif, ba, awak nak alif, ba, alif ke, alif, ba, tak ke, macam tu. Kita ikut alphabetical order. So, tu anak kata perlu sabar kan? Pelan-pelan, slowly. Okay, kemudian ini dah alif. Okay, tak nak. Kemudian ini semua nombor-nombor hadis, banyak. Kemudian ini sekarang dah S. Anak tak nak. Anak nak Abdullah. Jadi Abdullah, Ana dah cari untuk cepatkan urusan kita sebentar ya. Okay, jadi muka surat 15. Okay, muka surat 15 sebentar ya, ada tak? Muka surat 15. Okay, kecil tak? Nampak tak? Ana besarkan sikit. Kalau nampak boleh maklumkan Ana, nampak? Kalau kecil Ana besarkan. Okay. Jadi Abdullah ibn Umar, ini Abdullah, nampak tak? Abdullah ibn Umar. Okay, sekarang kita dah jumpa. Ini adalah indeks Fihris. Fihris tu indeks indeks untuk Musnad Ahmad. Selalunya jilid ni ada banyak tau, ada sampai 50 jilid, memang banyak. Jadi kita ambil yang terakhir. Buku Arab memang begitu. Ambil yang paling akhir sekali, jilid terakhir, itu adalah indeks untuk semua jilid daripada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 49. Jadi kita dah jumpa. Ini Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab. Jadi antara dia punya hadis, ini nombor hadis. Nombor hadis. Jadi awak perlu cari dalam hadis satu dalam Musnad Ahmad ada beribu hadis. Kan beribu, puluhan ribu tau. Mungkin beratus ribu. Banyak sangat. Jadi daripada satu hadis pertama sampai beribu tu, hadis-hadis Ibn Umar adalah lingkungan 4,000 lebih. Jadi awak perlu cari jilid mana yang hadisnya 4,000 lebih, kita akan jumpa tajuk Ibn Umar. Ibn Umar. Okey, kemudian
Kita lihat ini. Kemudian catat nombor hadis. Awak dah catat nombor hadisnya apa tadi? 4448 sampai 6476. Begitu. Kemudian bila dah catat, buka buku musnad yang lain, jilid yang lain untuk pastikan nombor hadis tu ada dalam jilid yang lain. Kemudian cari satu persatu hingga jumpa hadis yang diinginkan. Itu yang anak kata perlu lakukan satu persatu. Okey. Okey, baik. Jadi di sini kita tengok 4448 bila anda dah carikanlah itu jilid yang ke-8. Dan anda pun dah download jilid yang ke-8 di sini. Nah, ini jilid yang ke-8. Maklumkan anda kalau tak faham. Bila kita buka jilid Musnad Ahmad ni ada sampai 50. Jilid yang ke-8 di situ kita akan jumpa Ibn Umar. Muka surat 417. Nampak tak Ibn Umar? Ini Ibn Umar lah. Ini semua under Ibn Umar. Di bawah Ibn Umar. Tetapi ana nak hadis apa? Ana nak hadis berkaitan dengan rukun Islam. Dia akan letak dekat depan tak? Selalu ada letak lah. Okay, ini tak ada. Sahabat mana? Okay, Abdullah ibn Umar. Jilid yang ke-8 adalah jilid Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Jadi inilah pengenalan sedikit tentang Ibn Umar. Kemudian di bawah itu semua hadis-hadis Ibn Umar. Musnad Abdullah ibn Umar. Jadi awak ni lah, awak bacalah. Adakah hadis ni awak nak? Ibn Umar mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW menjadikan hari Khaybar itu ada kuda kan? Sahmain nama kuda tu. Adakah bukan? Bukan. Awak baca satu-satulah sebab dia tak ada bab kan. Ini satunya. Ini perlu sabar. Ada banyak. Bila anda cari satu-satu, anda nak satu hadis tu saja. Hadis berkaitan dengan rukun Islam. Ini awak bayangkan yang lakukan begini ulama-ulama dahulu yang tak ada internet. Sebab itu mereka banyak luangkan masa belajar mencari demi agama. Tetapi di sini anda dah cari semalam muka surat 407. Anda nak hadis tu lah. Awak bayangkan anda baca daripada awal ni sampai muka surat 400 lebih tu. 417. Okey. Sebentar. Jilid yang 417 yang ini. Okey. Ada tak di sini? Jadi hadis yang ke 4798. Jadi kita kata begini. Hadis yang ana nak cari adalah hadis Ibn Umar. Ana rasa-rasa hadis tu berkaitan dengan rukun Islam. Rukun Islam. Jadi ana tahu Ibn Umar. Okey, cari Ibn Umar, cari hadis tentang tu. Bila dah jumpa tentang rukun Islam, apakah nombor hadisnya? Ana akan kata ana jumpa hadis tu dalam Musnad Ahmad, nombor hadisnya 4798. Okey, apa nak hadisnya? Ibn Umar mengatakan qala, Nabi mengatakan bunyal Islamu ala khamsin. Islam tu dibina ke atas 5. Syahadat, solat, zakat, puasa. Memang hadisnya anak-anak. This is the hadis. Dan zaman sekarang, buku sekarang adalah ada footnote. Jadi ada ulama yang telah takhrijkan hadis ni. Dalam Musnad Ahmad, hadisnya sahih ke tidak melalui jalan ini. Sebentar banyak benda lah. Okay, melalui jalan ini. Mana dia? Ini sanadnya. Okay, jadi kita lihat nombor 2. Dia kata apa? Pengarang mengatakan bila mereka kaji, mereka takhrij hadis ni, mereka dah takhrijkan lah, senang. Okay, jadi ini printing ataupun kita panggil apa? Dia punya cetakan yang telah sebab tu bila nak beli buku yang yang telah ditakhrij, senang. Okay, jadi di sini isnadnya dhaif. Mengikut hadis ni sahih melalui jalan lain. Tetapi khusus yang dibawa oleh Imam Ahmad ini hadis ini lemah sebab dia terputus. Okey, ana nak tanya, terputus itu hadis itu lemah, berat ke ringan? Terputus sanad, dia berat ataupun ringan? Dhaifnya. Putus sanad. Ni belum exam lagi jarah ta'dil ni. Ringan. Dia boleh naik tak? Boleh naik kekuatannya kalau ada yang membantulah syawahid dan mutaba'at. Okey.
Ana harap faham lah ya, kita guna istilah-istilah ni Ana dah ulang agak banyak kali lah. Okey, jadi dia kata apa? Di situ ada dua illah. Ana bacakan sedikit lah. Bila Ana jumpa ni, Ana nak ambil lah hadis ni. Ana nak post dekat internet lah. Mengikut dengan sanad ni lah Ana nak ambil. Wait, tunggu. Takhrij kan? Apa komen ulama? Ana jumpa sanad, Ana jumpa matan, Ana jumpa daripada hadis Musnad Ahmad. Ni buku Musnad Ahmad. Apa kata ulama? Fihi illatan. Ada dua kecacatan di sini. Satu adalah inqita'ihi. Dia terputus. Lianna Saliman lam yasma'uhu min Zaid. Salim ini tidak mendengar daripada Zaid. Antara dia dan dia ni, ini perlu kaji. Mungkin pengarang kitab, mungkin dia ada kitab lain yang lebih terperinci. Mungkin dia akan sebutlah. Salim ni lain zaman ke, hidup pada lain waktu ke, lain tempat ke, mereka berdua tak pernah berjumpa. Tetapi kenapa dalam sanad ni mereka berdua sebelah bersebelahan? Zaid dengar daripada Salim. Maaf, Salim mendengar daripada Zaid, terbalik. Salim dengar daripada Zaid. Jadi pengarang bila bukan pengarang yang mentakhrijkan hadis ni, dia kata Salim tidak bertemu dengan Zaid. Di antaranya sepatutnya ada Atiyah bin Qais al-Kilabi, maula li Bani al-Amir. Dia kata patutnya antara ni, Salim ni dan Yazid Tengah ni ada someone. Inqita', terputus. Sepatutnya Atiyah. Macam mana dia boleh tahu? Mungkin dia ambil daripada hadis-hadis lain, dia takhrij, dia nampak antara Salim ni ada gap yang mana hadis-hadis lain telah masukkan. Telah masukkan. Bila kaji dari aspek latar belakang, zaman yang dia hidup dekat mana, mungkin rasa tak mungkin ni, zaman lain ni. Kemudian zakara dzalik al-Bukhari. Tengok, dia kata kenapa dia tahu tengah ni ada Atiyah? Sebab telah dinyatakan oleh Bukhari. Maksudnya hadis yang sama telah diriwayatkan pula oleh al-Bukhari. Dalam Bukhari ada ni. Tengok bila kita takhrij, kita akan jumpa demi jumpa. Sebab dalam Bukhari tengah ni ada antara Zaid dan Salim ada Atiyah bin Qais. Dan Abi Hatim dalam Jarh Ta'dilnya pun sebut begitu. Okay, yang kedua dia kata ada majhulul hal Yazid bin Bashar ataupun Bishr. Yang ini pun ada problem sikit. Tak kenal dia siapa, maka perlu kepada perincian dalam hadis-hadis melalui hadis-hadis yang lain. Boleh insya-Allah. Sebentar. Ada pertanyaan, soalan? Okay, Ana tukar balik dulu. Okay. Apa komen awak tentang cara takhrij yang pertama? Senang? Susah? Boleh. Kalau ada bahan-bahan okey. Boleh Ustaz, makan masa. Makan masa. Ana nak tunjukkan Tuhfah, awak ada masa tak? Satu lagi buku. Boleh. Boleh satu lagi. Jadi yang awak punya latihan awak buat dekat rumah, boleh? Boleh awak cuba dekat rumah. Kalau tak, awak boleh call Ana ataupun boleh message lah. Okey, yang kita punya latihan adalah Tuhfah. Okey, Tuhfah ni dia lagi advance daripada Musnad. Yang mana yang karangnya adalah Imam Al-Mizzi. Dia adalah anak murid kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dan kita tahu Al-Mizzi ni antara ulama hadis yang semua segan. Sebab beliau telah mendatangkan satu kitab yang sangat bermanfaat, yang perlu menggunakan masa yang sangat lama untuk hasilkan kitab Tuhfah ni. Okey, jadi Ana tunjukkan. Kita ada 5 minit, insya-Allah bolehlah. Okey, jadi dalamnya, kalau tadi Musnad Ahmad dalam Musnad saja kan, yang ini dalam ini adalah perawi-perawi yang beliau himpunkan dalam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i dan yang lain. Hadis-hadis dalam kitab hadis yang 6 tu dan lebih daripada itu. Jadi lagi senang lah. Macam tadi kan tak ada Bukhari dalam kitab tu, betul? Itu khusus untuk Ahmad. Tetapi kalau kita nak yang lain, Ustaz, dalam Bukhari ada tak? Ada dalam ni. Dan dia telah menggunakan simbol-simbol dan rumus-rumus. Jadi ini sebagai guide kita. Kalau nak faham kitab ni, awak perlu faham kha ni untuk Bukhari. Ta kha ni untuk Bukhari dalam kitab ni yang lain. Mim tu Muslim. Dal untuk Abu Daud, begitu. Boleh Okay, Ana tunjukkan cara nak gunakan kitab ini. Okay, jadi contoh yang inilah kha Bukhari. Ini anda Anas. Anas bin Malik adalah sahabat Nabi. Kalau sin, Nasa'i kan? Sin, Nasa'i. Sin adalah Nasa'i, begitu. Ini rumus simbol-simbolnya. Nampak tak?
Nampak Okey, sekarang awak lihat bagaimana Ana keluarkan. Yang ini awak ambil yang ini. Yang ini Ana tak tahu ada dekat dalam slides yang updated ke tidak. Awak ambil yang ini sebab nanti awak buat lakukan di rumah yang ini. Okey. Okey, Ana lakukan yang ini dulu, awak ikut step yang ini nanti. Okey, contoh Ana. Ana nak cari hadis Umar bin Al-Khattab. Umar. Ana tahu hadis niat Umar ada riwayatkan sebab dalam banyak-banyak ramai-ramai sahabat hanya Umar sahaja yang riwayatkan tentang innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu perlu didatangkan, hadirkan dengan niat supaya Allah berikan pahala, supaya Allah terima ibadah kita amalan itu untuk membezakan antara ibadat dan amalan biasa. Perlu niat. Niat tu penting. Tetapi Ana tahu tak ada sahabat lain yang riwayatkan, hanya Umar sahaja. Okay, jadi Ana tahu, cari Umar dalam Tuhfah Al-Mizzi. Buka Tuhfah, again, pergi ke indeksnya. Indeks selalunya last, yang terakhir. Okay, again, Ana share. Okay, Ana tutup dulu sebentar. Okay, letak bawah. Okay, awak nampak Ana punya screen. Okay, jadi sekarang Ana nak buka Tuhfah, ada Tuhfah ni. Ana buka indeksnya. Fahras ni indeks. Okey, jadi indeksnya Ana perlu cari apa? Ana tahu dia macam bab niat lah. Ana tahu innamal a'malu binniyat. Bila cari ada dalam muka surat 247. Jadi dia hadis Umar. Ini. Nampak ke kecil? Boleh Jadi Ana Umar, sebab hadis ini diriwayatkan oleh Umar sahaja. Dan hadis tentang niat. Memang nak cari itu payahlah, agak menggunakan masa. Ini penting. Bila awak dah jumpa, awak lihat jilid berapa. Nak cari bab niat ni, ini baru indeks saja. Ini hadis-hadis, ini semua hadis. Ini semua nama-nama sahabat. Ini semuanya jilid, ini semuanya nombor hadis. Jadi sekarang kitab Tuhfah tu dia ada banyak jilid. Ada banyak beribuan hadis. Ana perlu buka jilid yang ke-7 dan hadis nombor 1000 berapa ni? 10612. Catik. Okey, sekarang Ana buka. Okey, Ana buka. Jadi Ana punya ini Umar. Okey, jadi inilah Ana dah dapat yang ini. Jadi di sini bila Ana cari jilid yang ke-7, muka surat 277 ini. Jadi hadis Umar, awak lihat di sini, ini perlukan masa lah cari daripada Umar. Hadisnya betul tentang niat. Nah, innamal a'malu binniyat. Tapi Imam Al-Mizzi bila lakukan begini, dia tak letak hadis penuh. Kalau tidak, habislah, berjilid lah. Buku tu tak habislah. Dia cuma nak arahkan kita, okay, now cari hadis ini ada dalam mana? Ada dalam Bukhari. Ada dalam mana lagi? Ada dalam Muslim antaranya. You can find this hadis dalam Bukhari. Sebab tu anak kata tadi, rumus dan simbol tu penting. Imam Al-Mizzi tu letakkan. Dia berikan kita separuh saja hadis tu. Ataupun sikit saja. Boleh? Ini nombornya tadi. Dah jumpalah. Jadi Bukhari riwayatkan daripada mana? Okey, dia ada sebutkan. Bukhari dalam kitabnya Al-Iman. Hadis yang ke-54, Imam Bukhari ada sebut. Imam Bukhari ulang hadis ni banyak dalam kitabnya. Dalam hadis ni, hadis yang pertama pun dalam Sahih Al-Bukhari adalah hadis yang pertama dalam jilid yang pertama ataupun jilid yang kedua. Lihat kepada printing. Ada hadis lain ada tak dalam yang ini? Nombor hadis ni dalam Bukhari ada. Bukhari ada banyak hadis ni. Dalam ini. Jadi sekarang kita sebagai pentahrijh hadis confirmkan, pastikan betul tak ada dalam Sahih Bukhari. Next step, nak cari hadis penuhnya, buka Sahih Bukhari. Okay, contohlah kita cuba ni. Yang ini, kita ambil nombor hadis yang ini. Berapa? 54 dalam Sahih Bukhari. Ataupun nombor 1 pun boleh. Ini pelicik lah yang dah depan kan. Kita ambil yang ini. Cuba cari yang ini. 54. Okay, sekarang Ana buka Sahih Al-Bukhari. Kitab dia semua PDF sekarang. Sahih Al-Bukhari di sini. Okey, ini Sahih Al-Bukhari. Kitab-kitab himpunan. Okey, Ana padamkan. Tengok Sahih Al-Bukhari, bab yang pertama dalam Sahih Al-Bukhari inilah.
Kalau secara fizikal ni buku dia, Sahih Bukhari, tebalnya begini. Jadi ini hadis yang pertama. Dalam bab yang pertama, dalam kitab yang pertama, innamal a'malu binniyat. Dah jumpa hadisnya penuh? Naam. Okey. Dan juga ada dalam, kalau printing tu bagus, cetakan tu bagus, dia akan letak sekali. Dan juga hadis ni awak boleh dapat dalam Bukhari dalam beberapa tempat. Memang Bukhari ulang banyak hadis. Tanpa ulangan ada 5,000 hadis. Dengan ulangan hadis tu ada 7,000 hadis. Lebih lah. Kenapa Bukhari ulang? Awak dah belajar kan dalam hadis satu. Boleh kita cuba cari yang satu lagi. Dia kata dari dekat mana? Hadis yang ke-54 kan? Kita cuba cari hadis yang ke-54 ada tak dalam Bukhari sama innamal a'malu binniyat. Yang Ana dah cari muka surat sebentar muka surat 24. Pergi dulu 24, 21, 22, 24. 24 sini. Okey sebentar 24 ke? Okey betul. Hadis ke? Tadi maaf Ana ulang balik ke buku Tuhfa. Tuhfa kata Imam Mizzi kata 54, hadis yang ke-54. Jadi hadis yang ke-54 inilah. Ini nombor hadis hadis yang ke-54 dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi ada hadis yang sama seperti hadis yang pertama tadi. Itu kawan merah lah nampak. Jadi mana hadisnya? Ini. Al-a'malu binniyat. Tengok kan beza kan? Hadis yang pertama tadi ada innama. Hadis yang ini ulangan tetapi tak ada innama. Itu kita kata bila kita takhrijul hadis kadang-kadang ada matan teks yang lebih, ada kurang. Sebab tu Imam Bukhari ulang, antara ni kadang-kadang sanadnya tu beza orang. Lain orang. Kan? Tapi Umar tu samalah. Kan awalnya anda nak cari hadis Umar kan? Kemudian sama. Ni semuanya sama. Yang penting hadis tentang ni niat. Baru jumpa satu hadis. Apa pendapat awak? Kiana fungsi balik. Share. Okey, boleh? Rasa-rasa boleh buat tak? Boleh kan? Kita kan orang kata positif. Kata nak jadi ulama hadis. Maaf Ustaz nak tanya. Bergema. Kita nak semak dalam buku kan? Semak dalam buku. Jadi yang maksudnya latihan je. Latihan ni, yang ini, yang warna biru ni. Warna biru ni, ini latihan awak. Sepatutnya kita nak lakukan beramai-ramai bersama-sama. Jadi awak perlu cari apa, awak cuba dulu, tak apa. Kalau tak boleh kita buat bersama nanti. Cari hadis Ibn Umar. Contohlah, Ana nak cari hadis tentang niat tadi, tentang Islam tadi. Tadi tentang rukun Islam kan, kita cari dekat Musnad Ahmad, betul? Kali ini kita cuba cari melalui Tuhfatul Ashraf. Boleh jumpa tak? Selain daripada Musnad Ahmad, Imam Mizzi ada sebut tak? Manakah riwayat-riwayat lain yang ada sebut? Kan Imam Mizzi dia masukkan simbol-simbol kan? Mungkin dia kata, okey, hadis ni juga ada dekat dalam Bukhari, ada dalam Tirmizi, ada dalam Nasa'i. Anda tak minta awak cari dalam sumber asal, cukup jumpa dalam Tuhfatul Ashraf. Kan boleh kita dapatkan dekat Google. Google? Boleh. Maksudnya nak Google hadis ni saja. Tak aci lah gitu. Tapi nak kena tengok dalam buku tu lah. Kita tak ada buku tu. Yang Ana berikan yang semalam dalam WhatsApp, ingat? Oh. Ingat. Yang dua tu saja. Yang ini sebentar Ana tunjuk balik Ana tunjukkan sebentar mana. Apa bezanya yang dua-dua Ustaz? Satu yang jilid 5 dan satu ini kan? Betul tak? Ana berikan dua ni. Nampak tak? Apa bezanya? Okey, yang ini Ana ada letakkan Tuhfa Fihris. Fihris ni adalah indeksnya. Ingatkan cari dalam indeks dulu. Bila indeksnya awak cari indeks, cari buniyah. Awak cari bar dekat situ. Buniyah. Ada tak? Kemudian awak cari Ibn Umar. Kan kita nak cari hadis Ibn Umar kan? Cari nama penuhnya. Abdullah. Cari Ain.
Jadi first awak buka ni, awak cari Ain Ba Dal. Abdullah ibn Umar. Okey, ataupun awak terus boleh cari ba lah. Ba untuk cari bunia ni. Awak agak-agak bunia, maaf awak buka ni, awak cari ba buniyal Islam ala khamsin. Kan? Kemudian baru bila dah jumpa dia akan katalah hadis ni betul tak hadis Ibn Umar sebelahnya tu, baru sebelahnya dia akan kata jilid berapa, hadis yang keberapa. Dia akan kata jilid yang kelima. Sebab tu Ana berikan jilid yang kelima, awak perlu carilah. Itu awak perlu cari, kalau tidak Ana dah maklumkan dah. Boleh. Dan Ana rasa tak ada orang lagi yang nak guna cara ni lah. Cuma kita belajar cara klasikal. Boleh. Kalau kita punya kelas hadis ni kelas Google, dia dah jadi lain lah kelas ni. Kan dah tak jadi kelas takhrij hadis secara takhrij, betul. Dia dah menjadi takhrij IT ke, takhrijul hadis melalui IT terus. Kita nak belajar yang ulama guna. Sekian lama. Jadi Ustaz, dia punya indeks saja dah 700 muka surat Ustaz, betul lah? Indeks saja dah 700 muka surat. Naam, betul. Okay, boleh ada pertanyaan, soalan buat masa ni? Sebab itulah ini memerlukan kepada kesabaran lah ya, dan perlukan pada waktu lah. Tapi siapa yang dah biasa takhrij, dah senang dah sebenarnya. Jadi boleh kita rumuskan? Sebenarnya selepas ni pun ada kelas yang lain. Boleh Setakat ni dulu. Awak cuba dulu. Kalau tak boleh, maklumkan kepada Ana. InsyaAllah kita akan cuba lakukan bersamalah. Okey, boleh. Ada pertanyaan akhir? Okay, Ana ambil kedatangan dulu. Tapi secara awak lihat Ana cari hadis tu melalui kaedah pertama ni, kalau letaklah 1 to 10, berapa awak grade kesusahannya tu? Tengok Ustaz buat mata senang lah Ustaz. Kita nanti belum tahu. Tapi insyaAllah boleh kan? Dengan Ana letakkan step-step begini, kan langkah-langkah ni insyaAllah boleh kan? Ana dah bantulah letak langkah-langkah ni. Okay, awak cuba ikut. Sekali lagi, jangan senyap-senyap nangis kan, sedang mandi tu nangis, tak jumpa lah Ustaz hadis tu macam mana Ustaz. Janganlah apa-apa pun message, apa pun call ke apa, bolehlah. Cuba saja. Tak boleh kita buat bersama minggu depan. Dan kemudian tanya saja. Ini sebenarnya lepas pengajian nanti kita akan baca di antaranya doa penutup dan surah Wal-Asr. Surah Wal-Asr ini hadis ke ataupun ulama yang cadangkan? Ini cadangan saja. Cadangan je. Cadangan saja. Bagus untuk dibaca lah supaya orang ingat waktu ni sebenarnya singkat. Kan, jangan kita lalai dalam waktu ni, dalam belajar baguslah kita spend time. Tapi doa kafaratul majlis ada. Itu setiap kita habis kelas kita baca tu lah. Jadi boleh saja. Ana kadang-kadang Ana tukar-tukar kafaratul majlis sahaja, kadang-kadang doa biasa saja. Okay, boleh insya-Allah Okey, baik. Jadi untuk hari ini kita baca kafaratul majlis lah, insya-Allah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih semua. Insya-Allah kita jumpa sesi akan datang. InsyaAllah ya. Barakallahu fi kerana sudi mendengar perkongsian Ana. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Ana akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Faham Ustaz, nanti macam mana, tengoklah macam mana belajar je.